Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bab 3 termokimia di subtopik 3.2 haba tindak balas. Okey, jadi dalam 3.2 ini kita akan belajar 4 jenis haba tindak balas. Yang pertama kita akan belajar tentang haba pemandakan, yang kedua haba penyesaran, yang ketiga haba peneutralan dan keempat haba pembakaran. Okay, jadi tindak balas haba dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menentukan perubahan suhu, perubahan suhu ataupun theta, perubahan suhu. Okey, semasa suatu tindak balas berlaku. Jadi perubahan nilai suhu diperolehi digunakan untuk menghitung haba tindak balas. Okey, jadi contoh sebelum ini kita dah belajar di topik garam tentang berlakunya pemandakan. Okey, pemandakan garam terhasil. Okey, jadi sebelum ini kita tidak pun mengira tentang perubahan suhu. Okey, jadi dalam topik ini sama je tentang apa yang kita belajar sebelum ni, cuma kita akan fokus kepada nilai perubahan haba dia. Okey, ataupun mengira haba tindak balas tu. Okey, jadi ada 4 langkah untuk mengira haba tindak balas. 4 langkah ni terpakai untuk keempat-empat jenis tindak balas. Okey, jadi yang pertama kita kena mengira bilangan mol dia. Okey, yang kedua kita kena kira perubahan haba tindak balas iaitu Q sama dengan MC theta. Okey, yang ketiga kita kena hitung perubahan untuk 1 mol haba bertindak balas dengan 1 mol hasil secara perkadaran. Okey. Okey, yang keempat kita kena tentukan nilai haba tindak balas. Maksudnya kita dapat nilai Q ni tadi. Kita akan bahagikan dengan mol ni untuk dapat delta H. Okey, jadi delta H nanti kita akan tentukan sama ada ia negatif ataupun positif. Jadi nilai negatif menunjukkan bahawa tindak balas itu eksotermik dan positif adalah tindak balas endotermik dengan unit kilojoule per mol. Okey, jadi dalam bilangan mol setiap haba tindak balas dia ada berlainan definisi. Contohnya untuk pemandakan bilangan mol dia adalah mol mendakan yang terbentuk. Okey. Kalau penyesaran, mol logam yang disesarkan untuk haba penyesaran. Kalau peneutralan, mol air yang terbentuk untuk haba peneutralan. Dan kalau untuk haba pembakaran, mol bahan api yang terbakar untuk haba pembakaran. Jadi kebanyakan tindak balas kimia yang dijalankan untuk menentukan haba tindak balas melibatkan larutan aqueous. Jadi kita kena buat beberapa anggapan semasa nak buat perhitungan. Okey. Yang pertama, kita kena pastikan ataupun kita anggap ketumpatan sebarang larutan aqueous adalah sama dengan ketumpatan air. Okey, jadi ketumpatan air kita tahu sebagai 1 gram per cm padu. Okey, jadi contohnya kalau dalam jumlah larutan yang kita dapat tu 200 cm. Okey. Jadi kita akan darab dia dengan ketumpatan air. Okey. Maksudnya nanti kita akan darabnya dengan 1 gram per cm padu. Okey, jadi kita akan dapat jisim nanti 200 gram. Kita akan anggap jisimnya adalah 200 gram. Okey, seterusnya muatan haba tentu larutan aqueous adalah sama dengan muatan haba tentu air. Jadi tadi kita nampak Q tadi. Q sama dengan MC theta. Okey, jadi M ni yang ni lah. Okey, C pula adalah yang ini, 4.2 gram Celsius. Okey, per gram per degree Celsius. Okey, dan theta ni adalah
perubahan suhu. Perubahan suhu akhir tolak perubahan suhu awal. Okey, yang ketiga adalah tiada kehilangan haba ke persekitaran. Kita anggap semasa kita membuat eksperimen tu, tiada kehilangan haba yang dihilang di persekitaran, dan juga yang keempat, tiada haba yang diserap oleh ragas eksperimen. Okey, jadi dalam video ini cikgu nak terangkan tentang haba pemendakan dulu. Okey, dalam situasi ini dia menunjukkan bagaimana aplikasi bagi garam barium sulfat dalam perubatan. Jadi garam barium sulfat ni digunakan dalam perubatan yang digunakan sebagai minuman cecair media kontras sebelum menjalani X-ray. Jadi apa fungsi dia? Fungsi dia untuk jadi barium sulfat tu akan masuk ke dalam saluran penghadaman. Jadi supaya perut kita, bahagian usus kita ataupun bahagian yang kecil tu mudah dilihat pada X-ray. Yang mana kita tahu barium sulfat ni warna dia adalah warna mendakan putih. Okey, jadi apakah definisi haba pemendakan? Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya di dalam larutan aqueous. Jadi kalau nak, kita boleh kaitkan persamaan kimia dengan definisi. Okey, jadi contoh di sini dibagi persamaan termokimia pemendakan barium sulfat. Okey, ini persamaan ionik Ba2+ tambah CO4 2- menghasilkan BaSO4 dengan haba pemendakan dia adalah negatif 4.2 kJ mol negatif 1. Jadi kita boleh kaitkan persamaan ini dengan definisi. Definisi kata haba pemendakan ialah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk. Jadi di sinilah 1 mol, kita kena kira 1 mol di sini berapa. Yang terhasil daripada ion-ionnya. Ion apa? Ion-ion Ba dan SO4. Jadi kalau kita nak dapat mol yang BaSO4, sudah tentulah kita kena kira mol yang ini dan kira mol yang ini. Okey. Jadi bagaimana kita nak buat dalam bentuk ayat? Okey, berdasarkan persamaan termokimia. Maksud persamaan ini adalah 42 kJ haba dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Kita tengok pada simbol negatif. Bila negatif itu adalah tindak balas eksotermik. Jadi kita kena letak dibebaskan. Kalau positif, kita kena letak ataupun kita kena letak ayatnya diserap. Okey, diserap. Okey, apabila 1 mol mendakan barium sulfat terbentuk. Nampak? Kita bandingkan haba yang dibebaskan dengan 1 mol. 1 mol mana? Mendakan ni. Macam mana dapat mendakan ni? Mestilah kita cari dulu mendakan Ba2+ dengan SO4 2- dulu. Okey, jadi oleh itu haba pemendakan barium sulfat ialah negatif 40 kJ mol negatif 1. Jadi simbol negatif ni bukannya nilai dia negatif Cikgu dah terangkan sebelum ni. Negatif ni hanya untuk menunjukkan bahawa tindak balas ni adalah tindak balas eksotermik. Kalau positif, endothermic. Okey, kita melihat kepada contoh. Sebenarnya contoh ni berada di muka serat 122 dalam buku teks kamu. Boleh rujuk di situ. Jadi dalam contoh ni adalah contoh bagaimana untuk kita mengira haba pemendakan tadi. Okey. Jadi dalam soalan kita kena faham soalan tu betul-betul untuk mengeluarkan segala maklumat yang ada dalam soalan. Okey, contohnya soalan kita baca 100 cm padu larutan plumbum nitrat. Okey, kita ada 100 plumbum nitrat PbNO3. Okey, dia punya isi padu dia V-nya adalah 100. Okey, dan 1 mol dm negatif 3. Maksudnya dia punya M molarity dia 1 mol dm negatif 3. Okey, seterusnya dia dicampurkan dengan
100 cm padu larutan natrium sulfat. Jadi maksudnya ada dua larutan di sini, yang satu lagi Na2SO4. Okey, sama juga V dia adalah 100 cm padu. Okey, dan juga M dia sama 1 mol PM-3. Okey, kita keluarkan lagi apa yang ada. Suhu campuran tindak balas meningkat daripada 30 hingga 33. Okey, maksudnya suhu theta adalah 30 hingga 33. Okey, maksudnya theta dia, perbezaan suhunya adalah 3 darjah Celsius. Okey, seterusnya soalan dia kata hitungkan haba pemendakan plumbum 2 sulfat. Jadi bila plumbum 2 nitrat bercampur dengan natrium sulfat, dia akan terhasil pemendakan plumbum sulfat. Okey, jadi kat sini daripada definisi tadi, ion-ion apa yang terbentuk? Plumbum sulfat dia terbentuk daripada ion Pb2+ tadi, daripada plumbum nitrat, dan juga ion SO4 2- daripada natrium sulfat. Jadi ion plumbum 2 ni bercampur dengan ion SO4 2- akan terhasillah mendakan plumbum sulfat. Okey, jadi dalam soalan juga dia nyatakan anggaran tadi kan, C, nilai C 4.2 Joule per gram per Celsius, dan juga ketumpatan larutan adalah gram cm padu. Okey, jadi di sini bila kita nak cari dia punya, mula-mula kita kena cari apa tadi? Kita kena cari dia punya bilangan mol. Okey, jadi untuk bilangan mol, apa yang kita perlu? Formulanya adalah N sama dengan mV per 1000. Okey, kita nak cari bilangan mol plumbum sulfat. Plumbum sulfat ni apa? Dia punya pemendakan yang terbentuk, terhasil daripada Pb2+ tambah SO4 2- terhasillah mendakan PbSO4. Okey, jadi kita nak kira mol yang ini. Jadi, seperti cakap tadi, kita mesti cari mol plumbum dan juga mol sulfat. Okey, jadi macam mana kita nak cari? Okey, yang langkah pertama, hitung bilangan mol mendakan plumbum sulfat. Kenapa nak cari plumbum sulfat? Sebab apa? Plumbum sulfat ni ada Pb2+. Tadi kan, Pb2+. Okey, yang ni. Pb2+ dengan SO4. Maksudnya kita cari mol 2 ni. Jadi Pb2+ ni ada dalam Pb nitrat. Jadi kita kiralah bilangan mol Pb nitrat. Sama juga dengan ni SO4 2- ada dalam NO2 SO4. Jadi kita kira bilangan mol kedua-dua larutan itu. Okey, jadi kita tadi dapat kan, kita guna formula N sama dengan mV per 1000. Masukkan saja. M ni M, sini V ni per 1000. Jadi kita dapat bilangan mol untuk Pb2+ adalah 0.1. Jadi bilangan mol untuk SO4 2- pun juga, kita masukkan ni M dia. Okey, ni V dia, ini adalah 1000. Jadi 0.1. Okey, jadi yang kedua kita kena tulis persamaan. Sama je dengan cikgu tulis tadi, persamaan yang ni. Okey, persamaan kita kena tulis Pb2+ tambah SO4 2- menghasilkan PbSO4, mendakan plumbum sulfat. Jadi kita bandingkan dalam bentuk stoichiometri. Jadi 1 mol Pb2+ dicampurkan ke dalam 1 mol SO4 2- menghasilkan 1 mol PbSO4. Jadi dari persamaan ion ni, 1 mol ion plumbum 2 bertindak balas dengan 1 mol ion sulfat menghasilkan 1 mol plumbum 2 sulfat. Jadi kita dapatlah
ya, nak kira mendakan mesti ada kira 1 mol mendakan. Jadi kita dapat dah sekarang ni PbSO4 dia ada 1 mol. Jadi kita bandingkan 1 mol dengan 0.1 ke atas. Kita buat ayat lagi. Oleh itu 0 mol ion plumbum 2 plus, ya, plumbum 2 bertindak balas dengan 0.1 mol. Jadi 0.1 mol ion plumbum 2 bertindak balas dengan 0.1 mol ion SO4 minus, ion sulfat, menghasilkan 0 mol plumbum 2 sulfat. Jadi kita dapat bilangan mol untuk PbSO4 adalah 0.1 mol. Okey, ini adalah step yang pertama, iaitu tentukan bilangan mol tindak balas dan hasil yang terbentuk. Okey, yang kedua, kita kira dia punya perubahan haba, iaitu Q sama dengan MC theta. Okey, kita cari dah tadi kan. Q sama dengan MC theta. Jadi, okey, M ni apa? M ni GSIM. Okey, GSIM ni ambil mana? Daripada larutan aqueous. Ni adalah 100. Ni ada 100. Maksudnya 100 campur 100, 200. Okey, 200 cm padu. Kita anggap tadi kan, dia punya ketepatan dia 1 gram. Kita darab dengan 1 gram cm negatif 3. Jadi kita potong. Jadi kita akan dapat GSIM ni adalah 200 gram. Okey. Sebab itulah dia ambil 100 campur 100 cm. Jadi 200 gram. Kita darab dengan 1 gram tadi. Jadi GSIM, jumlah GSIM larutan adalah 200 gram. Itu adalah M dia. C dia, C tadi 4.2. Okey, dan theta tadi kita kira tadi adalah 3 darjah Celsius. Okey, masukkan saja M C theta, darab 200 darab 4.2 darab 30, kita akan dapat 2520 joule ataupun 2520 joule. Okey, kita boleh ubah titik perpuluhan untuk menjadi sebagai kilojoule. Okey, 2520, kalau kilo ni 1000, maksudnya ubah 1 2 3, sebab tu jadi 2.52 kilojoule. Okey, seterusnya step ketiga, kita kena hitungkan perubahan haba pembentukan 1 mol. Jadi kita dapat dua nilai tadi. Yang pertama adalah nilai mol 0.1. Okey, yang kedua adalah nilai haba yang dibebaskan 2.52. Jadi step yang ketiga, hitung perubahan haba. Kita hanya perlu membahagikan 2.52 haba yang dibebaskan tadi per dengan 0.1 mol. Okey, jadi dalam ayat mendakan 0.1 mol plumbum 2 sulfat membebaskan 2.52 kilojoule haba. Ni haba yang dibebaskan. Okey, ataupun ni Q. Maka pemandakan 1 mol, kita bandingkan dengan 1 mol tadi. 1 mol tadi bersama dengan 0.1 mol. And dia. Okey, membebaskan, kita kena bahagi 2.52 kilojoule bahagi 0.1 mol. Jadi, akhir sekali kita akan dapat dia punya haba pemandakan dia 25.2 kilojoule per mol ataupun mol negatif 1. Okey, jadi macam mana nak tuliskan dalam haba tidak balas atau delta H. Jadi kita tulis delta H sama dengan, okey, pertama sekali kita kena tahu dia exothermic ke endothermic. Jadi mula-mula tadi kita tengok kan, suhu tertinggi 33, suhu awal 30. Awal 30, tertinggi 30. Maksudnya dia mengalami peningkatan suhu. Maksudnya peningkatan suhu adalah exothermic. Jadi exothermic kita letak negatif. Okey, ambil balik nilai ini 25.2 kilojoule mol negatif 1. Okey, seterusnya letak dia punya unit dia, kilojoule mol negatif 1. Inilah cara dia bagaimana kita hendak menuliskan haba pemandakan bagi plumbum 2 sulfat.
Okey, baik. Jadi dalam aktiviti makmal, cikgu akan terangkan secara teorinya dulu bagaimana untuk menentukan haba pemandakan. Sebenarnya eksperimen pemandakan ni kamu telah buat di tajuk garam. Okey, tapi dalam bezanya dalam eksperimen haba ni kita perlu mengambil suhu ataupun perubahan suhu pemandakan itu. Okey, jadi tujuan eksperimen ini untuk menentukan haba pemandakan bagi argentum klorida, AgCl, dan magnesium karbonat. Okey, jadi ini adalah dua bahan yang kita guna, argentum klorida dan magnesium karbonat. Okey, jadi bahan dia sudah tentulah kita gunakan argentum nitrat. Jadi ingat, bila nak tulis bahan, kita kena ada dia punya molarity. Sama juga natrium klorida, ya. NaCl ada molarity dia. Larutan nitrat, magnesium nitrat 0.5 mol, dan juga natrium karbonat Na2CO3 0.5 mol juga. Okey, jadi dalam ni kita nak menentukan haba pemandakan bagi AgCl. Kita dah siap-siap. AgCl dan MgCO3. Okey, jadi AgCl ni kita ambil daripada bahannya adalah AgNO3 tambah dengan NaCl. Bagi magnesium karbonat pula, ya, bahan dia daripada MgNO3 tambah dengan Na2CO3. Nampak? Okey, kat sini ada Ag2+ ni. Nanti ion Ag2+ akan campur dengan ion Cl, akan jadi mendakan AgCl. Ni pula ion Mg2+ campur dengan ion karbonat CO3 2- akan terhasillah mendakan MgCO3. Okey, jadi radas dia dua buah cawan polisterina, penutup, sendi penyungkat dan termometer. Okey, dan apakah definisi secara operasi? Apa yang kita lakukan, apa yang kita perhatikan. Okey, haba pemandakan apabila, apa yang kita lakukan? Apabila ratuan natrium klorida, natrium klorida tadi, ditambah kepada argentum nitrat, ni kita lakukan, menghasilkan 1 mol mendakan argentum klorida. Mendakan ni akan terhasil, bacaan termometer meningkat. Ini dia punya pemerhatian dia. Sebab kita tahu ini adalah tindak balas exothermic. Okey, prosedur dia. Pertama, sukat 25 cm padu larutan argentum nitrat 0.5 mol, tuang ke dalam cawan polisterina. Ya, kedua, masukkan termometer. Kenapa nak masukkan termometer? Sebab kita nak cari suhu awal. Okey, nombor 3, catatkan suhu. Yang keempat, sukat pula 25 natrium klorida 0.5 mol Dm-3, tuangkan ke dalam cawan polisterina yang lain. Okey, ini yang lain. Sama juga, kita kena catatkan suhu awal. Ya, tuangkan larutan natrium klorida, kita campur kedua-dua dengan cepat dan cermat dalam cawan polisterina yang mengandungi larutan argentum nitrat. Okey. Okey, jadi masuk NaCl masuk dalam ke sini. Okey, akan terhasillah larutan campuran. Seterusnya, tutup cawan polisterina dengan penutup dan kacau campuran termometer seperti yang ditunjukkan. Kita kena kacau. Okey, seterusnya catat suhu tertinggi. Yang ke-8, ulang tadi dengan menggunakan nak guna pemandakan yang kedua tadi kan, dengan argentum nitrat dengan magnesium nitrat. Okey, larutan natrium klorida ganti dengan natrium karbonat. Okey, maksudnya sebenarnya kita buat dua pemandakan. Jadi keputusannya kena bina jadual dan rekodkan keputusan dan perhatian anda. Okey, seterusnya bincangkan jenis tindak balas yang berlaku. Okey, jadi nanti kita akan buat eksperimen ini dan barulah kita boleh bincangkan dan juga bina keputusannya. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara pengiraan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni adalah
sama juga, kamu boleh rujuk dalam buku teks di muka surat 124. Jadi soalan dia adalah persamaan bagi tindak balas pemandakan algentum klorida daripada AgNO3 tambah KCl, hasilnya pemandakan AgCl dan KNO3. Tapi kat sini sudah tentulah kita nak kira ataupun kita nak tengok pada pemandakan algentum klorida. Kita tahu algentum klorida adalah garam yang ada mendakan ataupun garam yang tak terlarut. Okey, jadi pada soalan kita boleh keluarkan maklumat. Okey, dalam argentum nitrat, okey, ada Ag2+ campur dengan Cl- hasilkan mendakan AgCl. Okey, seterusnya kita kena ambil dia punya maklumat, suhu dia 20 cm. Okey, dia punya molarity 0.5 mol M3. Okey, Cl 20 cm, mol dia sama juga 0.5 mol Dm-3. Jadi, okey, dalam soalan ini kalau kita tengok dia nak cari kenaikan suhu. Maksud dia nak cari theta. Okey, theta ni ada dalam mana? Theta ni ada dalam Q sama dengan MC theta. Okey. Tapi sekarang, sebelum ini, persamaan yang contoh 1, kita nak cari haba pemandakan. Tapi dalam ni, contoh 2 ni, haba pemandakan, dia dah bagi dah. Haba pemandakan adalah delta H adalah negatif 65.5 kilojoule mol negatif 1. Okey. Jadi kita nak cari MC theta. Sebelum mencari MC theta, kita kena cari Q dulu. Dan juga kita kena cari bilangan mol. Sebab apa? Apa kaitan Q dengan delta H? Okey, delta H kaitan dia, delta H sama dengan Q per mol. Okey. Jadi dalam Q ni ada theta yang kita nak cari. N kita boleh cari, kita akan cari dengan bandingkan delta H dia dah bagi. Okey, dan macam mana pengiraan dia? Sudah tentu yang pertama kita kira mol guna N sama dengan MV per 1000. Okey, bagi kedua-dua ion. Daripada dua ion Cl- dan juga Ag+. Okey, jadi kita kira dua-dua akan dapat 0.01. Ini pun dapat 0.01 mol. Okey, ingat dalam ayat tadi, kita kena bandingkan tindak balas stoichiometri. Jadi, persamaan di sini adalah Ag plus tambah Cl- menghasilkan AgCl. Okey, jadi 1 mol kalium klorida tindak balas dengan 1 mol algentum nitrat yang menghasilkan 1 mol algentum klorida. Jadi bila sini 0.01, 0.01 sudah tentu algentum klorida juga 0.01. Oleh itu mol kalium klorida bertindak balas dengan 0.01 mol algentum nitrat menghasilkan 0.0 mol algentum klorida. Jadi kita akan dapat mol dia 0.01. Okey, seterusnya hitungkan perubahan haba. Delta H sudah diberi. Jadi macam nak kira Q dia? Jadi delta H sama dengan Q per N. Jadi nak cari Q sama dengan delta H darab N. Okey, sebab itulah 1 mol algentum klorida terbentuk 65.5 kilojoule haba terbebas. Jadi maka 0.01 mol algentum klorida terbentuk. Sebab itulah kita darab 0.1 tu
mol dia darab dengan delta H. Ya, sebab ini adalah untuk dia ada untuk 1 mol tadi kan. Jadi Q kita akan dapat 0.655 kJ haba terbebas. Okey, jadi masukkan saja dalam persamaan. Ini adalah Q. Okey, jadi jisim larutan tadi 20 tambah 20, hasil dia adalah 40 gram. Haba terbebas Q, ni nilai ni. Inilah. Okey, tapi 0.655 kJ sama dengan 655 joule. Kita buang kilo dia, kita darab dengan 1000 untuk jadikan joule. Okey, yang ni. Okey, seterusnya masukkan ni M, ni C, ni theta cari sama dengan Q. Okey, seterusnya kita dapat kenaikan suhu adalah 3.9 darjah Celsius. Okey, jadi itu saja untuk haba pemandakan. Okey, jadi dalam video akan datang kita akan masuk kepada haba penyesaran. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.